Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin yang bersifat dengan Al-Aziz, yang bersifat dengan Al-Ghafur, Ar-Rahim, kita boleh ada satu lagi majlis ta'lim kita. Ini bukan majlis ta'lim, ini adalah perutusan khas. Perutusan ini kita ambil daripada ayat 29 surah Al-Fatah. Daripada surah Al-Fatah ayat ke-29, kita nak ambil ayat ini sebagai bahan muhasabah. Kita semua tahu ikhwan, pada menyatakan bahawa Allah hantar kepada kita kekasih dia yang bernama Muhammad bin Abdullah salawatullah wa salamuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu alaihi, untuk membimbing kita ke jalan Tuhan. Allah hantar dia, Allah hantar kekasih dia datang kepada kita untuk kita imani dan kita ikuti jalan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada kita sepatah. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ini ayat yang selalu imam muda kita baca, Ustaz Hafiz bin Ismail. Saya selalu baca dalam salat. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman. Allah hantar Rasul, Allah betulkan ayat ni. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau tindakan kita, perbuatan kita, akal fikiran kita nak mendahului Allah dan Rasul, Allah kata wattaqullah, cepat-cepat kita bertakwa kepada Allah. Cepat-cepat kita repair balik takwa kita, muhasabah balik, kembali kepada sumber takwa balik. Innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala maha mendengar dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Lepas tu Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tinggikan suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Ayat ini ada asbabun nuzul, tetapi al-ibratu li umumi lafzi la li khususi sababi. Itu dalam kaedah ilmu tafsir. Suatu pelajaran dan pengajaran diambil daripada lafaz ayat, tidak dilihat kepada sebab-sebab turun ayat. Jadi secara ibrahnya, pelajarannya, Allah kata janganlah kamu tinggikan suara kamu atas suara Nabi, wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din, iaitu kata Allah, macam mana kamu cakap antara kamu dengan kawan-kawan kamu yang lain ni. Dia ni angkat suara, dia ni penaik suara. Yang macam tu kata Allah jangan buat kat Nabi. Kalau kamu buat juga, kamu pertama dianggap biadab. Yang kedua, kesan daripada biadab itu,
an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, akan batallah segala amalan kamu sedangkan kamu tidak mengetahui. Kamu duk rasa macam ada pahala tapi dah terbatal. Dalam keadaan apa? Wa antum la tash'urun, kamu tak sedang. Itu Allah Ta'ala hantar Rasul dan dia letak adab yang macam ni kepada kita, ikhwan, subhanallah. Maka kita muhasabah diri. Kita sampailah kepada malam ini, sampai kepada titik noktah kita muhasabah secara jama'i berakhir. Maka tinggallah masa kita muhasabah secara infradi, secara nafsi-nafsi. Masa Allah bagi kita bergui dah tamat. Sekarang Allah nak kita hidup bersendirian di rumah masing-masing, bawalah diri masing-masing. Sekarang ini Allah nak uji kita secara individu. Selama ini kita saling kuat menguat di antara satu sama lain. Ini bantu ini bantu ini support ini support ini, ukhuwah kita kuat. Maka sekarang ini Tuhan uji kita, dia pisahkan kita. Kenapa Tuhan pisahkan kita? Ada benda dia nak uji kita, iaitu pada ayat 29 daripada surah Al-Fatah, ayat akhir lah, ayat akhir daripada surah Al-Fatah. Perutusan malam ini bawa kita ke ayat ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Baik, sekarang kita lihat, kita dengan ayat ini dekat ke, jauh ke, dah berusaha bergerak menuju ke, ataupun masih tak buat apa-apa. Kejayaan, kegagalan, inilah kita punya barometer. Barometer, dulu boleh tengoklah orang tua kan buat rumah dia ada barometer tu kan, tapi dia pakai dalam bentuk ayak, macam ruler tu, dalam tu ada ayak. So dia nak timbang alang-alang dia ke, sengit ke, itu barometer dia lah. Melayu panggil apa? Barometer, what we say in bahasa barometer. Kayu ukur supaya sengit banyak mana, penimbang tu. Arab kata wazan. Oh, saya silap pakai bahasa ke? Barometer ni kira macam pengukur lah. Pengukur. Tapi kalau kata penimbang ayam tu, there is a spirit level. Oh, spirit level. Saya tukar. Saya tak mau spirit level. Saya mau barometer. Penimbang. Saya punya maksud penimbang. Supaya kita tahu sengit tak mana, tak sengit tak mana kan. So kewujudan barometer tu, dia bagi tahu kepada kita tanpa suara. Dia tak boleh cakap, tapi dia bagi tahu pada kita tak mana yang tak center. So inilah dia ayat wahyu. Wahyu ilahi, wahyu daripada Rabbul Alamin. Dia bagi tahu pada seorang pemimpin, pada seorang ulama, pada seorang pelajar, macam kita dalam dewan ini, kepada jemaah DIS, kepada tuan mudir, kepada pimpinan DIS,
kita punya barometer tu betul ke tak betul. So ini adalah Al-Quran. Kita ada doa kan, Rabbi syrah li sadri. Dalam bahasa Melayu kita kata apa? Rabbi syrah li sadri. Maksud dia dalam bahasa Melayu, Tuhan, lapangkan olehmu dadaku. Betul lah? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, bukalah dadaku bagi luah. So dia membawa makna apa dia? Bila Allah menurunkan wahyu, wahyu Allah Ta'ala ni bersifat hidayah. Hidayah dia bersifat teguran, membetul. Kan? Dulu kalau kita tengok orang kampung buat rumah, dia naik atas bumbung. Dulu ada paku payung. Paku payung lah. Paku dah tinggal lah, ni tinggal payung lah. Hilang paku tinggal payung. Dulu paku payung. Paku payung tu kalau dapat dia buang payung tu, buat gasin punya tu. Oh cukup. Dia pukul gasin lain pecah. Paku payung kan. Jadi bila orang tu orang muazzin, dia pukul paku payung. Dia pukul, mai satu masa dia bengkok. So dia tak boleh menjunam. So bagi orang tua-tua yang agak tua sikit, dia tak buang. Dia nanti ambil, dia pusing. Dia ada cara dia ketuk. Orang lah tak kata ketuk, panggil buang. Tu dia pijak kena kaki orang masa ambil wow. Baik. Itulah nama dia wahyu ilahi. Wahyu ilahi ni turun, itu kita ambil daripada ayat 9 daripada surah Al-Isra. Ayat 9 daripada surah Al-Isra. Dalam ayat 9 daripada surah Al-Isra, Allah Jalla wa'ala katakan, Allah kata, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah kata sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. See? Bukan say see. See? Quran memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Yes. Aqwam. Aqwam boleh terjemah lurus, benar, ideal. Ideal ke ideal? Ideal. Maksudnya yang elok, yang cantik. Ideal. Yes. Jadi Quran memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Itu menunjukkan ada orang sebelum berjumpa dengan Quran, hidup dia bengkok. Kalau dia hidup berjumpa dengan Quran, istilah bengkok tu tak ada lah. Awal daripada surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Sambungan dia. Walam yaj'al lahu iwaja. Iwaja. Apa makna iwaja? Walam yaj'al lahu iwaja. Quran itu tidak bengkok. Yes. Quran tak bengkok. Kenapa dia adalah kitab yang yahdi lillati hiya aqwam. Jadi mana-mana orang yang hidup dia bengkok, Quran akan ketuk dia sampai jadi betul. Macam saya cuba nak buat suatu contoh tadi, yang tukang pukul bumbung tadi tu, dia akan pukul batang paku tu sampai jadi straight supaya dia boleh guna balik. Jadi apa akan terjadi ketika Quran memukul kita? Masa itulah cabaran kita. Masa itulah cabaran kita. Maka dia akan jadi macam mana kita nak berinteraksi, nak sabar, nak tahan bila Quran duduk bentuk kita, hidayah. Ketika itu kalau kita tak sabar, kita akan run away from Quran. Run away ke go away? Run lah, pasal lari kuat sikit kan. Run away. Kita akan lari. Kenapa kita akan lari? Kerana kita rasa seolah-olah kita ni macam tak ada guna. Semua aku buat tak betul belakang. Tetapi kita terlupa yang sedang membetulkan kita ni apa dia? Hidayah. Guide from
Allah Jalla wa'ala. Guide ke guidance? Guidance from Allah. Dan this is what we pray every day. Ini jangan main-main, dia perutusan. Jangan mentertawakan saya. Kita ada 2 kamera ini. Jangan main-main saya. Terima kasih Hafiz. Inilah Hafiz, hafizahullah ta'ala fi dunia wal akhirah. Nampak dah gambar Hafiz? Alhamdulillah. Baik. Ini yang saya katakan tadi, every day we pray to Allah. I think, yes, I think. 5 hari semalam kata apa? 5 times a day. A day kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kita kata, please guide me to the straight path. Guide kan? Guide. 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 Oh, yang guide bukan tu guide. Yang jaga tu guide. Yang ni guide. Guidance. Tourist guide. Tourist guide pula. Tourist guide. Kita minta kepada Allah bimbing kita ke jalan yang benar. Maka apa dia benar itu? Ayat 9 Al-Isra' jawab. Kalau kita nak hidayah selain daripada Quran, itu semua hidayah yang iwaj, bengkok. Quran ini lam yaj'al lahu iwaja, tidak ada di dalamnya bengkok. Kenapa? Yahdi lillati hiya aqwam. Dia memberi petunjuk, dia meluruskan manusia ke jalan yang lurus, benar, jalannya sangat cantik dan elok, benar dan tepat. Jadi bila kita duduk dengan Quran, kita duduk dengan hidayah Tuhan, kita tak ada ikhlas dengan Tuhan, kita tak boleh tahan lama. Dalam ayat surah 2-3 surah, tapi yang saya ingat surah Saf. Surah Saf. Dalam surah Saf, dia ada ayat yang hampir sama macam ayat seperti ini, tapi yang saya ingat dalam surah Saf ayat 9 juga. Dalam surah Saf ayat 9 juga, Allah Jalla wa'ala katakan, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ya. Allah kata, dialah Allah yang telah mengutuskan rasulnya. Tengok tadi ayat 9 Al-Isra', Tuhan kata Quran itu adalah kitab hidayah, petunjuk kan? Ayat 9 juga surah Saf, Tuhan kata Tuhanlah yang telah mengutuskan rasulnya bil huda, dengan hidayah dan petunjuk. Rasul dapat wahyu Quran, maka pada rasul itu ada al-huda. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam itu Tuhan kata alladzi arsala rasulahu bil huda. Itu telah kami beri kepada rasul yang kami utuskan dengan huda, dengan petunjuk. Wa dinil haqq, dengan sifat yang ada dalam petunjuk itu adalah din al-haq, agama yang benar. Ulama tafsir kata ayat ini Tuhan kata dia telah menghantar rasulnya dengan bil huda, dengan hidayah lah, petunjuk. Apa maksud huda di sini? Huda, ya, huda tidak ada. Kalau dia ada lagi bagus, dia boleh tahu apa makna huda di sini. Ya. Nanti Hafiz sampaikan pada huda. Apa dia? Ulama tafsir kata al-huda di sini ai al-ilm, ilmu. Kenapa dikaitkan dengan wahyu yang pertama turun pada Nabi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa makna iqra? Iqra bermakna ilmu. Wahyu pertama turun ke muka bumi adalah wahyu ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu yang pertama yang Tuhan sebut dalam surah Muhammad ialah penduduk Mekah, penduduk musyrikin kena tahu
annahu la ilaha illallah. Depa kena tahu tidak ada ilah yang layak disembah melainkan Allah. Ai al-huda bermakna al-ilmu. Jadi Quran itu adalah kitab yang syarat dengan ilmu. Pasal itu kata Imam Al-Auza'i, ketika su'ila Al-Auza'i anil ilmi, ditanya Al-Auza'i berkenaan dengan ilmu, kata Al-Auza'i, ilmu itu adalah daripada Quran, daripada sunnah Muhammad, dan daripada sahabat yang mengenal sunnah Muhammad. Itulah ilmu. Soalan yang sama di-repeat oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in. Apa dia kata? Ilmu itu ialah qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah kalam Tuhan dan kalam Rasul. Kalam Allah itu Al-Quran, kalam Rasul itu adalah khazanah hadis. Kenapa? Hidayah Tuhan dia penuh dengan ilmu. Maka bila Allah turunkan wahyu, yang isi wahyu itu padat dengan ilmu, ilmu dia bertentangan dengan kejahilan. Maka setiap kali kejahilan masuk dalam diri kita, Islam yang sifat dia kaya dengan ilmu, dia akan betulkan kita. Masa berlaku pembetulan itulah berlakunya cabaran dalam hati dan minda kita. Kita boleh tahan ke tak? Boleh tahan ni kita kata apa? Kita boleh you can stand or not? Withstand. Oh, yang tu western, silakan saya. Withstand. Kita mampu tak? Boleh tak kita bertahan? Masalah kita baca Quran. Kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil qannas. Betul? Kita berjumpa dengan ahli Quran, dia kata baca elok-elok sikit, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Awak aku tak baca selama ni tak betul ya. Orang seorang aja betul. Esok surga lah masuk seorang-seorang. Aku masuk neraka tak apa. See? Artinya jiwa dia menghadapi ujian besar. Dia tak boleh terima kata Quran sedang membetulkan dia. Ya ikhwan, Quran sedang membetulkan dia. Pasal itu kita duduk dalam majlis ta'lim, kita dengar Quran, kita dengar hadis, kita mendengar sebenarnya kejahilan kita untuk dibetulkan. So kita mampu tak sabar? Mampu tak kita be patient? Jadi penyabar. Sabar. Silap lah. Patient, sabar kan? Ya. P-A-S-I-E-N. Ada T ke? Ada T. Ku fikirkan tidak ada T. Be patient. Yes. Boleh tak kita sabar? Ustaz Zamri, you agree with me? Yes. Bukan problem Quran, bukan problem pada ilmu, tapi kekuatannya ada pada diri sendiri. Quran nak betulkan kita. Wahyu turun, dia akan nak betul yang mana bengkok. Kita tak tahu kita bengkok macam mana kan, until orang bagi tahu pada kita. Hatta orang jalan sengit, dia tak tahu dia jalan sengit. Sampai kawan tanya, awak hang jalan pengkang? Kita kata tak ada orang pun dah kata aku jalan macam penguin ke pengkang, hang seorang kata. Sebab kita tak akan nampak kita jalan. Pasal itu pepatah Melayu kata, ibarat ibu ketam mengajar anak ketam jalan lurus. Dia terlupa, dia marah awak tu jalan sengit. Dia terlupa dia tu mak ketam, memanglah jalan sengit. Ya. Jadi sabar tak kita dengan Al-Quran? Jadi kerana itu bila Allah Ta'ala turunkan kepada kita Quran, artinya Allah turun kepada kita mir'ah. Mir'ah bermakna, saya ingat bahasa tu tapi saya nak berkeluar, dia tak keluar. Tapi word tu saya ingat. Mirror. Quran ini adalah mir'ah. Mirror. Dulu ada gambar orang putih kan. Mirror. Dia cakap dengan cermin. Yes.
Allah, panjangnya. Itu Pakcik sejak saya duduk apa yang Mudathir ni tak apa ingat dah tu semua. dia hilang, dia merosot sikit. Dah dapat 20 ayat dapat dah lah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang mari kita lihat ayat 29 daripada surah Al-Fatah. Dan saya cuba mengajak diri saya dan sahabat-sahabat semua, kita bekerja ke arah ayat ini. Kita beramal ke arah ayat ini setelah banyak tahun kita dalam ilmu, kita dalam dunia pelajaran. So kita nak kena sedikit work hard, bekerja keras supaya hati kita ini masuk ke ayat ini. Dan ketika perjalanan kita nak pergi ke ayat ini, begitulah akan terjadi. Akan berlaku proses yang Yasin kata, wamtazu yauma ayyuhal mujrimun. Proses wamtazu, proses pemisahan akan berlaku. Akan berlaku pemisahan antara orang yang mampu menuju ke ayat ini dengan orang yang tidak mampu. Kenapa A mampu? Sebab dia mujahadah tinggi, dia lawan. Bukan dia tak diuji, diuji jiwa dan raga dia, diuji mental dia. B, dia layan diri dia, dia tak mau. Dia tak mau, orang bahasa orang tua-tua kata dia tak mau susah langsung. Bila dia tengok dia nak susah, kan? Kita suruh anak-anak muda kita kan, musim tak ada kerja ni, kita just nak anak kita reti makna kehidupan, betapa susahnya cari duit. So kita kata tak mana ada hampir kerja lah, kena dia dapat offer kerja kedai mamak. Kedai mamak ni alhamdulillah lah kerja, dia punya menu item dia tu banyak lauk dia, tapi pekerja hanya boleh makan rasam dengan nasi putih je. Itu satu. Tak semua mamak lah, tapi kebanyakan lah begitu lah. Dia buat rasam, itu lauk pekerja. So dia mereka akan makan rasam dengan nasi. Anak kita kena lagu tu dia tak sedar. Lepas tu dia duduk kena main bubble, sabun punya bubble atau bubble, buih buih tu sabun. Saat ni yang tak skin dia tak berapa cantik kan, dia gatai, dia duduk macam tu, dia duduk atas sini, dia duduk garu lagu tu. Lepas tu dia tengok mula tak cantik, lepas tu jari dia kembang, lalu dia kata tak mau. So kita tengok dia tidak lasak. Kita bukan nak bagi jari dia kembang, tapi kita nak dia tahu macam mana hidup ni bermakna. Hidup ni bermakna work hard, study hard. Semuanya kita kena buat. Work smart. Oh, not hard. Oh, tapi saya merujuk zaman dulu. Yang baru ni pun dimaklum pada saya. Dululah zaman saya Angry Bird. Tapi sekarang ni Smile Bird. Bird dah tak angry dah lah ni, cuma pakai senyum. Smiling bird. Bird pun tak marah dah lah ni. Jadi mari kita cabar diri kita dengan ayat ini. So kita ambil 1-2 poin sebelum mendekati 9.15. Sebelum mendekati 9.15. Jadi keluar pukul 6 sampai sini hampir pukul 8. Jam teruk. Tu no. Tak tahu lah orang pergi mana. Sampai tempat buh minyak pun jam. Macam lah besok tak boleh buh minyak. Jadi kantun macam mana. Tadi pakcik duk habaq, walaupun besok start kita dalam new life, new style, tapi jogging masih boleh pakcik kata. Cuma main golf tak boleh. So pakcik duk kata why. Duk buat mana. Tapi jogging boleh 2 meter. 2 meter kena jauh. Dalam sekitar 10 kilo kita masih boleh bergerak lagi. Maknanya taklah seperti yang mula-mula
Kita takut kan, it's okay lah, it's okay, dia tak ni sangat. So mari kita cuba tengok ayat ni, kita cabar diri kita, kita asah diri kita, kita sabarkan diri kita, kita lapangkan dada kita, dan kita memohon petunjuk Tuhan supaya Allah hidayahkan kita, kita dapat faham setiap kalam Tuhan. Yang Musa alaihi salam, kekasih Allah, berdoa tadi kan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, supaya mudah urusan, lapang dada, mudah urusan, mengangkat kebekuan lisan. So supaya tak ada hijab antara kita dengan Tuhan. Pasal itu mesti memohon pada Tuhan. Baik, tengok ayat 29 surah Al-Fatah. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Allah kata Muhammad adalah utusan Allah. Ini Allah start macam tu, supaya kita tahu siapa dia Muhammad. Dia Rasulullah. Dalam Ali Imran kan, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad melainkan dia seorang rasul. Jadi kita pun dah tahu apa makna rasul, bersih dosa. Dan dalam surah Inna Fatahna ini, ayat yang kedua, Allah bagi tahu apa makna rasul itu. Tuhan kata, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah kata agar Allah memberikan ampun padamu. Ya, Rasul telah mendapat ampunan daripada Tuhan. Ma taqaddama min zambik, apa yang telah berlalu daripada dosa kamu, Tuhan telah ampun. Wa ma ta'akhkhar, apa yang akan datang kemudian, kesemuanya Allah memberi keampunan pada kamu. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, Tuhan sempurnakan nikmatnya ke atas kamu dengan diturunkan wahyu, sampailah ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah sempurnakan nikmatnya ke atas kamu, wa yahdiyaka, dan Allah menghidayahkan engkau Muhammad, siratam mustaqima, jalan yang sangat lurus. Daripada situ kita tahu apakah kedudukan seorang rasul. Dosanya diampun oleh Allah Jalla wa Ala. Baik, Allah katakan Muhammad itu Rasulullah, mendapat wahyu daripada Tuhan, dan itu dapat kita semak lagi dalam surah An-Najm ayat 1 sampai ayat 9, 10 atau 11, bagaimana proses wahyu itu turun. Maka akhir-akhir daripada surah Al-Kahfi diulang lagi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nabi kata, aku sama dengan kamu manusia, tapi apa yang membezakan aku dengan kamu? Membezakannya ialah yuha ilayya, Tuhan wahyukan pada aku, tidak pada kamu. Pasal itu ahli apa? Bukan ahli falsafah, nak kata ahli apa? Ahli apa nama? Hukama. Apa, Melayu panggil kata ahli hikmah. Orang putih panggil apa? Filsafah. Ada pujangga ni. Filsafah bukan pujangga kan? Pemikir. Ni ahli pujangga. Pujangga. Mereka kata Muhammad bashar la kal bashar. Mereka kata Muhammad adalah manusia biasa. Muhammad bashar, Muhammad adalah manusia, la kal bashar, tapi dia tidak seperti manusia lainnya. Apa yang buat lain itu? Yuha ilayya. Muhammad manusia, Muhammad bin Abdullah, kita pun bin sekian-sekian, tapi beza kita dengan Muhammad yuha ilayya. Muhammad dapat wahyu. Muhammad maksum, dapat ismah, perlindungan daripada dosa yang taqaddam dan ta'akhir, diampun oleh Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu pembawa hidayah dari Tuhan. Kita semua kena ikut Muhammad, tanda kata kita beriman dan kita mencintai Allah Jalla wa'ala. Itu beza dia. Kita dah masuk dah pada
laluan itu. Saya rasa kita sedang berusaha beriman dengan Nabi kita Muhammad, kita pertahankan sunnah dia, kita ihyakan sunnah dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, kita dakwahkan sunnah kepada semua orang. Alhamdulillah. Baik. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Allah kata, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, orang-orang yang bersama dengannya, asyidda'u 'alal kuffar, Muhammad didik mereka agar mempunyai prinsip terhadap ke atas orang-orang kufar. Ke atas orang-orang kufar itu orang yang tidak Islam, orang kafir kita kata, kufar. Apa Muhammad ajak? Muhammad ajak sahabat dia jadi orang yang ada prinsip, asyidda'u 'alal kuffar, bukan keras. Syadid memang makna keras, tetapi orang yang mempunyai prinsip. Dia bila bercakap dengan orang bukan Islam, dia bercakap di atas Islam. Dia bukan bercakap di atas nak layan selera orang. Nanti turun surah Al-Mumtahanah, bicara hubungan Islam dengan bukan Islam tu macam mana. Awal-awal surah ayat 9, 10 macam tu juga. Al-Mumtahanah, Allah bagi tahu macam mana hubungan Islam dengan bukan Islam. Muhammad dan sahabat dia, Muhammad didik para sahabat dia yang orang-orang bersama dengan Muhammad, beriman dengan kerasulan Muhammad, dengan risalahnya Muhammad bawa, maka satu daripada sikapnya Muhammad ada pada mereka asyidda'u 'alal kuffar, mempunyai prinsip. Kerana kalau kita tidak ada prinsip di depan orang bukan Islam, biasanya kita akan gadai segala-galanya. Kita akan terpesona dengan duit, kan? Duit. Dulu ada lagu, duit, duit, di mana kau duit? Siapa menyanyi? Saya tak ingat dah. Bulus Gang? Kembara. Kembara. M. Nasir. Allah ma'afir lahu. Dia tak mati lagi. Maaf, saya tak boleh balik. Saya silap. Dia ada lagi? Yang mati Ali. Oh, M. Nasir. Hafizahullah ta'ala. Allah pelihara dia. Baik. Kalau tidak, kita akan jadi susah. Jadi susah. Tengoklah khalifah-khalifah Islam yang ada. Bangkit Sayyidina Umar ketika dia mendengar pidato daripada Abu Bakar. Kali pertama Abu Bakar menjadi khalifah Islam lepas daripada wafat Nabi. Sayyidina Umar menangis dengar ucapan sulung Abu Bakar ketika dipilih. Dan Umar rakam perkataan Abu Bakar tu. Dia dengar dengan hati, tempat jatuh juga dalam hati. Hari Umar jadi khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar, dia ulang balik ucapan tu. Bila orang pilih dia kan, dia kata tak ada orang lain ke hampa nak pilih? Apa jawab kaum muslimin? Mereka jawab, yang menunjuk kau adalah kekasih Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Dia naik jadi khalifah. Ketika dia dinobat menjadi khalifah yang sah, dia ulang perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Apa dia kata? Ayyuhan nas, inni qad wulitu walastu bi khairikum. Wahai manusia, aku dipilih, bukanlah aku orang yang paling baik di kalangan kamu. Betulkan aku kalau aku silap, ikutlah aku, bantulah aku sekiranya aku benar. Ya subhanallah, dahsyat. Itu ikhwan, itu bermakna orang yang ada prinsip. Lahir daripada keturunan Umar Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz, yang dia lihat isteri dia pakai gelang, kan? Dia tanya kepada isteri dia, isteri siapakah engkau? Bila dia kata aku adalah isteri kepada Umar bin Abdul Aziz, dia kata kat bini dia, agak-agak Umar yang menjadi isteri kamu, adakah dapat dipisahkan dengan jawatan yang dia miliki? Kamu hanya memiliki suami bernama Umar bin Abdul Aziz, tetapi dia tidak bawa balik jawatan itu dalam rumah. Adakah begitu? Bini dia kata tak, dia balik sebagai Umar dan sebagai khalifah. Maka kalau kau ini isteri Umar, kau juga adalah isteri
khalifah, rakyat masih banyak lagi yang susah. Ambillah gelang tu, masukkan ke dalam Baitul Mal, kita uruskan rakyat. Bini dia londeh bagi semua. Dan saya percaya bini kita juga mampu buat demikian. Bini orang lain nanti makilah. Bini kita dah. Saya 100% saya percaya. Pasal untuk sunnah ni banyak dah dia bagi. Masa, idea, air mata, hati, budi, semua ditumpahkan untuk pertahankan as-sunnah. Ya, subhanallah ikhwan. Maka itulah ikhwan, asyidda'u 'alal kufar, dan banyak tragedi orang-orang bukan Islam masuk Islam sepanjang pemerintahan Umar Al-Khattab, kerana mereka tak boleh tahan dengan insiden-insiden yang berlaku dalam hidup mereka berkenaan dengan keadilan yang diperkenalkan oleh Umar bin Al-Khattab. Sangat semua benda, semua ulama sirah, saya fikir sampai dalam Bidayah wa Nihayah Al-Hafiz Ibn Kathir, cerita yang paling teknikal berkenaan dengan Umar diangkat, iaitu apa dia? Sayyidina Umar buat jalan, takut binatang-binatang jalan ni lubang kan, kaki masuk patah. Umar elokkan jalan, dan Umar berkata jalan ini bukan saja untuk manusia tetapi juga untuk binatang. Dan kalau ada binatang yang patah kaki, apakah Umar akan jawab di hadapan Tuhan? Ya subhanallah. Sangat teknikal, tetapi ditulis dalam riwayat hidup Sayyidina Umar. Subhanallah. Dan itu antum boleh cari sendiri. Baik. Jelas Muhammad itu Rasulullah, dan Muhammad itu ada anak didik dia yang kita panggil para sahabat. Muhammad mendidik mereka dengan pendidikan yang pertama, asyidda'u 'alal kufar, jangan gadai prinsip dengan orang bukan Islam. Mereka boleh beli macam-macam, so jangan gadai prinsiplah Islam adalah Islam, iman adalah iman. Itu pendidikan yang pertama. Pendidikan yang kedua, ruhama'u bainahum. Muhammad mengajak orang-orang yang ikut dia ini berkasih sayang sesama mereka. Ya subhanallah. Ya subhanallah ikhwan. Tegas atas prinsip tetapi berkasih sayang. Jangan kita prinsip itu meleburkan kasih sayang, tidak boleh. Prinsip adalah kita kena jadi man of principle. Kita tak boleh jadi man of interest. Nanti kita count banyak benefit dalam kita punya hidup kita. Kita kena jadi ashabul mabadi'. Tak boleh jadi ashabul masalih. Ashabul masalih bermakna orang yang biji mata dia terbuka, berapa banyak boleh masuk dalam poket. Tapi ashabul mabadi', orang yang bercakap tentang prinsip, keadilan, insaf. Insaf apa dia? Jujur dengan diri dan jujur dengan ummah. Ini yang kadang-kadang kita terlepas. Kadang-kadang kita selalu pertahan prinsip, lebur pula kita punya ruhama'u bainana. Sama-sama kita kasih sayang. Itu mesti dipupuk. Kerana ini adalah dinur rahmah. Agama rahmah. Agama ini agama berkasih sayang. Pasal itu saya katakan tadi, dalam muhasabah kita, dalam hari demi hari, day by day, kita dah masuk dalam kaki kita. Saya ingat kita dah belajar banyak. Orang putih kata learn more. Saya ingat bukan more, much. Berbanding sebelum-sebelum ni. So hari ni adalah hari yang kita tahu lebih. Daripada hari minggu sudah dengan minggu ni, saya rasa penambahan pengetahuan kita tentang agama ini makin meningkat. Dalam masa yang sama, jiwa kita kena dipupuk dengan kasih sayang. Nabi masuk ke kota Madinah, hari-hari pertama Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi suruh orang Madinah buat 4 benda. Itulah kali pertama Nabi jejak Madinah. Selama ni hanya duduk tunggu orang Yathrib pergi Mekah je mesti haji, duduk bercakap perjanjian Aqabah lah, yang tu lah, yang ni. Tapi hari pertama masuk Madinah, dalam riwayat Bukhari dan Tirmizi, Nabi tengok masyarakat Madinah. Nabi naik unta, mai dengan Abu Bakar As-Siddiq, mereka sambut. Nabi pun tak tahu nak tuju ke mana.
Masing-masing duk minta Nabi mai ke rumah depa transit. Dia kata, tengoklah unta ni berhenti tak mana. Bila ucapan sulung yang disebut oleh Abdullah bin Salam, aku tak pernah tengok Muhammad, aku cuma dengar nama dia dalam Taurat dan Injil. Tapi hari pertama aku tengok muka dia, araftu anna wajhahu laysa biwajhil kadzdzab. Masuk Islam dia. Aku tengok muka dia, aku tahu inilah dia Muhammad. Araftu, aku tahu anna wajhahu laysa biwajhil kadzdzab. Wajah Muhammad tidak ada langsung wajah orang yang berdusta. Wajah dia wajah hidayah daripada Tuhan. Dia tidak seperti wajah ahlul kitab, banyak tokoh tambah. Bila Nabi tengok masyarakat Arab, kata dia, awalul kalam takallama ila nas. Ucapan sulung Nabi di Madinah. Nabi tak tahu berapa banyak kapasiti penduduk Madinah, tapi ucapan sulung dia, Nabi suruh buat 4 benda yang menghubungkan rahama'u bainahum. Apa dia? Nabi kata, satu, sebarkan salam. Betul? Assalamualaikum ala man arafta wa man lam ta'rif. Orang tu kau kenal tak kenal bab lain, tetapi dia Muslim, bagi salam. Satu. Dua, Nabi kata apa dia? It'amut ta'am, jamu orang makan. Dan itu yang saya rasa kita banyak buat. Kita ahlan wa sahlan pada orang dan kita suka. Rahma ubainahum dengan apa? Duduk sekali, tangan hang jamah, tangan aku jamah. Satu, ada kuih, ada apa kita ambil untuk kita passing dekat orang. Di situ ada apa? Ada rahma ubainana, kasih sayang. Daripada kita mengaji, Assalamualaikum, sembahyang Isyak, semua brum, macam semut masuk sarang balik. Hari mengaji pula keluar sarang, naik pula. Lepas tu brum, tak tahu sarang tak mana, tak tahu. So at least kita duduk, tanya dia, my brother, what is your name, your address. Mula kita tanya, kan? Awak ni semua benda cukup pada awak sempurna, cuma awak tak ada nombor saya aja. Oh, dia pun baru tahu hidup dia tak cukup tanpa nombor kita, dan dia bagi. Dia pun nak ambil nombor kita. Ya, subhanallah, ikhwan. Yang ketiga, Nabi suruh buat apa? Nabi kita sambungkan silaturahim. Nabi kita panggil orang, jangan putus. Agama ini menyambung, bukan memutus. Dan yang keempat, Nabi kata apa? Sallu bil lail wan nasu niyam. Bangkit semayang tengah malam ketika orang tidur. Ada semayang yang kita tak tunjuk ke orang. Siapa boleh buat 4 benda ni, Nabi kata apa dia? Tadkhulul jannata bisalam. Dia akan masuk ke dalam syurga dengan penuh keselamatan. Maksudnya apa dia? Tak ada halangan. Tak ada halangan. Siapa yang tak mau buat pada benda ni, halang orang lain buat pada benda ni, dia mungkin masuk syurga tapi penuh dengan halangan. Apa dia? Dia tak mau bagi salam ke orang. Dia menghalang orang bagi orang makan. Dia tidak mau silaturahim, bahkan dia cari jalan memutuskan silaturahim. Dan itu semua dia tak pernah fikir. Dan dia pun tidak pernah menjalinkan hubungan pada waktu sepi-sepi dengan Tuhan di tengah malam. Baik, ikhwatul iman, ruhama ubainahum, jalinkan hubungan sama-sama kita. Macam mana Muhammad buat sehingga ruhama ubainahum di kalangan mereka itu wujud? Allah kata, tarahum rukka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allah kata apa? Allah kata, kamu lihat, tarahum, kamu dapat melihat mereka, yakni Muhammad dan sahabat Muhammad, rukka'an sujadan. Depa sama-sama rokok, depa sama-sama sujud. Depa selalu dalam jemaah, tak berpisah. Sampai jemaah salat pun depa sekali. Muhammad tak tinggal depa. Oh, susah nak jadi leader, sahabat Rai. Nasib saya bukan leader, saya penasihat. Leader. Maknanya kalau pakcik mingguh, kena bawa kami semua pergi mingguh. Ya. Susah kita nak duduk, kita memberi arahan rasanya lebih mudah daripada nak tunjuk macam mana arahan tu nak dilaksanakan. Tetapi Muhammad memilih kaedah apa dia? Sebelum sesuatu benda menjadi arahan,
Muhammad buat dulu arahan itu supaya orang nampak how to apa? Melaksanakan arahan itu. So kita macam kita ajak Quran kan, guru agama akan ajak kita dulu, alif di atas alif di bawah i, alif di depan u, i, u, betul? Ba dia ajak lagi, dia dah ajak kan, dia tak kata ni apa, yalah wajah dah berubah, tadi kawan tu menegak, kawan ni dah main dah lempiang. Budak masih tak tahu. Orang tua-tua dia akan ajak dulu. Sekurang-kurangnya pengalaman saya mengaji dengan orang tua-tua, dia akan ajak 3 kali. Sebelum daripada a, i, u, dia akan ajak kenai huruf tanpa baris. Ni nama dia alif, ni nama dia ba, yang ni ta, yang ni sa. Dia ajak. Lepas tu baru dia ajak kenai huruf dengan baris. Dia masih lagi sebut alif di atas bunyi dia dia habaq nama huruf, dia habaq bunyi huruf. Sampai lagi kita baca sampai ya, yi, yu, habis. Lepas tu muka sebelah kita akan jumpa pula huruf yang campur. Yang ni tak campur. Ni alif saja, ba saja, ni dah mula campur. Abata, abibu, campur. Pun masih diajak lagi. Kaedah dulu dia kata diajak mengeja. Macam mana nak menyebut, macam mana nak eja, macam mana nak batang. Orang tu dulu ajak. Lepas tu kita naik sampai kita jumpa huruf-huruf sambung. Dia ambil huruf-huruf pendek dalam Quran Baghdadi tu, yang kita panggil muqaddam tu, qiraat Baghdadi tu, dia mula ajak kita. Idza jaa, tu dia sambung, inna anzalnahu. Lepas tu dia tukar ayat lain, inna a'tayna kal kautsar. Berapa episod dia dah ajak kita, nama, baris, sabdu, alif di atas, alif nun, sabdu di atas, an-nun datina, kak min dak pangkum, annakum. Dia ajak. Lepas tu kita jumpa annakum tu tempat lain, dia tanya kita, ni apa? Kita duk buat dia kata eja tengok, eja pun tak lepas. Dia kata benak hati serupa macam mak bapak. Dia mula marah. Mak bapak bagi minta kedarah apa kat hang ni. 3-4 kali tak boleh, barulah rotan dia selinap tengah belakang kita. Sekali dia selinap mengeliat. Pasal apa? Setelah diajak. Apatah lagi setelah habis muqaddam, nak naik juzuk amma. Kita tak start dengan amma tasa'alun, kita start dengan Fatihah qul a'udzu birabbin nas. Diajak kita muqaddam dulu, betul tak Mat? Baru diajak, dia lepas kita baca. Allah kata Muhammad demikian. Muhammad tak habaq kepada sahabat dia berkasih sayang, tidak. Dia tunjuk macam mana kasih sayang. Pergi solat, dah. Muhammad tunjuk macam mana solat. Maka Quran kata tarahum ruk'an sujjadan. Kamu lihat Muhammad tidak tinggalkan mereka ketika rokok dan sujud. Ini amalan zahir. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad tidak ajak zahir pada mereka. Muhammad pegang hati mereka. Setiap kali mereka rokok, setiap kali mereka sujud, setiap kali mereka berkasih sayang, setiap kali mereka tegas kepada orang-orang kufar, Muhammad ajak mereka apa? Mengharapkan kurnia dan redha Tuhan. Itu Muhammad letak dalam hati mereka. Allah kata, simahum fi ujuhihim min athari sujud. Allah kata, nampak sungguh pada wajah-wajah mereka kesan daripada mereka sujud. Nampak kata mereka ni ahli sujud. Satu orang kena ahli sujud, gabungan tubuh badan yang sujud dan nawaitu yang sujud mengharapkan fadlan minallah wa ridwana, kurnia Allah dan redha daripada Allah. Yang tu Allah kata nampak sangat apa yang hati dia mau, duk ada di muka mereka. Ya subhanallah ikhwan.
Pasal tu kita tak boleh berbohong dengan hati. Apa yang ada dalam hati kita, Tuhan tarik berkelak buta muka kita. Ya subhanallah. Allah kata, zalika mathaluhum fit Taurah. Allah kata demikianlah sifat Muhammad dan sahabat Muhammad. Tuhan telah cerita dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Dan Tuhan telah cerita dalam kitab yang turun kepada Isa. Maknanya pasal itu ahli kitab boleh tahu sifat-sifat Muhammad. Kan? Dalam Bidayah wa Nihayah, Al-Hafiz Ibn Katsir cerita, masa Sayyidina Umar masuk ke bumi Palestin, nak buka Baitul Maqdis, kan? Ada satu cerita yang menarik betul Tok Mat. Dia berjalan kan daripada Madinah pergi ke Palestin, dan dia buat perjanjian dengan dia punya tukang driver dia. Dia tak bagi sepanjang jalan driver tu usung kuda kan. Dia kata satu masa kita tukang. Kebetulan masa nak sampai ke Palestin, ke Baitul Maqdis, gila siapa? Gila Umar kan. So kita kata apa? Rombongan Sayyidina Umar yang sampai awal, mereka tahu Sayyidina Umar nak mai, dan mereka semua tahu bila Umar mai, Umar akan duduk di atas kuda, driver akan bawa. Itu yang digambarkan. Tetapi bila Umar nak masuk mai, ahlul kitab yang ada di sana, dia kata tak, kami nak sambut Umar Al-Khattab, kerana dalam Taurat dikatakan akan ada orang membuka bumi Baitul Maqdis Palestin ni, dan telah diberi sifat. Apa di antara sifat ni ahlu kitab di Baitul Maqdis ni kata apa dia? Kami sendiri nak tengok. Kalau orang ni masuk dengan sifat yang ada di dalam Taurat dengan Injil, kami terima dia. Kalau tidak, kami kira hampa saja layan dia lah, kami tak mau terlibat. Dia bukan orang yang dimaksudkan oleh Isa. Sifat apa? Sifat yang ada dalam Injil, orang yang akan buka bumi Palestin ni, jubah dia tak kena ke tanah. Jubah dia tidak labuh. Dia pakai jubah dia tak meleret. Maka bila Umar masuk, giliran Umar kena heret, Umar jadi driver, maka semua geng-geng Islam ni semua duk nampak kawan di atas. Tapi yang ahlu kitab ni, dia tak tengok kawan di atas, dia tengok kawan yang bawa tali. Dia tengok jubah kawan tu. Dan dia pun kata apa? Dia pun kata, ya, yang tarik tali itulah orang yang berhak buka Palestin. Yang geng-geng Melayu Islam ni kata apa? Tak. Yang atas kuda itulah Umar Al-Khattab. Tak. Dia pun kata tak. Taurat menyatakan jubah dia tak akan kena. Sebab sifat Nabi tidak isbal. Nabi tak isbal. Bila kuda tu makin dekat, barulah kelihatan siapa di atas, siapa di bawah. Rupanya yang di atas itu ada driver, yang bawah itu adalah Umar Al-Khattab. Maka depa ni sangka tu betul. Depa kata inilah orang yang layak kita serah kunci pembukaan kota Baitul Maqdis. Bila Umar mai, depa suruh Umar ziarah kanisah. Dan depa kata, Umar, kalau nak sembahyang di sini bolehlah sembahyang. Sayyidina Umar kata, aku tak akan sembahyang di sini kerana aku takut orang selepas daripada aku, kalau tahu aku pernah sembahyang di sini, aku takut gereja hampa hilang, di sini jadi masjid. Umar pergi sembahyang di tempat lain luar daripada gereja, dan betul tempat Umar sembahyang tu hari ini jadi Masjid Umar. Ya subhanallah. Tengok, Allah telah rakamkan sifat mereka dalam Taurat dan dalam Injil. Tengok Tuhan kata apa. Tuhan kata apa, ikhwan? Kalau kita boleh bina masyarakat macam ni, jemaah macam ni, yang beriman dengan Muhammad, mengambil petunjuk Muhammad, kita asyiddahu alal kufar, kita ruhama'u bainahum, kita sembahyang, kita sujud, kita sama-sama mengharapkan kurnia dan redha Allah, Allah akan pancarkan cahaya pada wajah kita, Allah tunjukkan usaha kita. Allah kata, orang ni macam mana mereka? Tengok ikhwan,
Allah kata kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi. Allah kata ikhwan, orang yang macam ni samalah depa macam mana kazar'in, macam mana tumbuhan akhraja syat'ahu, yang tumbuhan itu Allah Ta'ala kata dia mengeluarkan benih masuk dalam tanah kan, dia rekah, dia duduk keluar, tunas tu mula keluar, kemudian apa jadi? Tuhan kata fa'azarahu, dia makin jadi kukuh, dia makin jadi kuat, fastaghlada fastawa ala suqihi, dia berubah kepada satu batang yang kukuh, dia mula menegak, dia jadi lurus, dia naik ke atas sampai pada peringkat yu'jibu zurra', dia memberi takjub kepada kawan yang tanam tu, liyaghiza bihimul kuffar, sehingga kata Allah orang-orang kufar tengok kesatuan mereka, kebangkitan mereka, orang kufar terbeliak biji mata. Adakah orang yang ikut Muhammad sampai tara macam ni? Allah kata wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihat minhum. Allah kata Allah janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, daripada mereka itu Tuhan janji Tuhan akan bagi ini, dan di hari akhirat maghfiratan wa ajran azima, keampunan dan pahalanya sangat besar. Di dunia Tuhan bagi apa? Tuhan bagi yu'jibu zurra', Tuhan bagi orang yang mencerca mereka, menghalang mereka, jadi yu'jib, jadi takjub, jadi heran. Kami duk fikir siang malam pagi petang nak bagi mereka bercerai, nak bagi mereka lingkup, tiba-tiba mereka jadi benih yang bangkit, yang kukuh, sehingga kan liyaghiza bihimul kufar, kufar menjadi terbeliak biji mata. Tuhan kata Tuhan akan buat benda ni kepada orang yang beriman dan beramal saleh, dunia dan akhirat. Dunia Tuhan bagi, akhirat Tuhan bagi apa? Maghfirah dan ajran azima. Allah bagi keampunan dan pahala yang besar. Dunia Tuhan bagi apa? Tuhan bagi kepada mereka kekukuhan. Macam mana mereka boleh kukuh? Dengan tarbiyah Muhammad di atas. Apa yang kita boleh kutip tarbiyah tu ikhwan? Kenal Muhammad. Siang malam pagi petang kita belajar pasal Muhammad. Kita ada prinsip, kita ada kasih sayang, kita rokok sama-sama, kita sujud sama-sama. Semua ni atas apa? Atas satu adunan batin kita, apa dia? Ya bercaruna fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan kurnia Tuhan dan redha dia. Dua benda ni kalau ada dalam hati kita, kita buat kerja apa? Tuhan bagi kepada kita sabat. Apa dia? Sabat, pengukuhan, atau kita guna dalam bahasa apa, dalam bahasa siasah kita kata tamkin. Tuhan bagi tamkin. Apa dia? Tamkin. Melayu panggil apa? Tamkin, pengukuhan kita. Kita ada kuasa yang kukuh, kita ada wilayah yang paling kukuh, tamkin Tuhan bagi. Tapi apa yang kita kena buat? Yang di atas tu. Bukan based on mengaji saja, bukan based on baca kitab saja, baca apa dah, akhlak kita. Maka hari demi hari kita kena add akhlak kita dengan Muhammad. Yang mana dah kita amal, kita right. Yang mana dah kita belum amal, macam Ustaz Nan ajak kita, Tuan Guru kita balik daripada Lumut demam. Tuan Guru hantar ubat 4 plastik, 4 ubat. Lepas tu saya tanya, ada muntah-muntah ke? Lepas tu saya kata, saya masuk tab, saya kata tak apa. Tuan Guru kata ada muntah-muntah, tak apa. Saya kata saya nak keluar lah ni, saya ada kerja sikit, nak pergi cari kambing. Tuan Guru kata pasal apa pergi cari kambing? Saya kata dah muntah-muntah, nak kena spray kambing 2 ekor, nak buat kekah. Tak apalah, muntah tu kira okey lah kan. Nasib baik Tuan Guru tak bawa lumut. Alhamdulillah. Tuan Guru type.
minta tangguhlah kuliah hari ni. Alhamdulillah ikhwan, tak apa, Allah yang menentukan segala-galanya. Jadi tuan guru hutang dengan kita 2 kuliah. 2 kuliah. Minggu hari tu pun dia tak mai, minggu hari ni pun dia tak mai. Dia hutang kita 2 kuliah. Balik lumut demam. Mana idaknya ya? Baik ikhwatul iman, Allah bagi pada kita tamkin, bukan kita mengaji saja, bukan kita apa saja, semuanya Muhammad buat kita kena. Jadi ikhwan, siapa jadi pemimpin, dialah, betul lah Melayu kata, apa itu kepimpinan melalui tauladan. Dulu saya ingat sekitar 80-an banyak disebut kepimpinan melalui teladan. Bersih, cekap, amanah. Ya, dah siap betul. Bersih, cekap dan amanah. Oh, alhamdulillah ikhwan. Jadi ikhwan, itu di antara tadabbur kita pada malam ini. Kita tadabburlah ikhwan, kita jadilah orang yang siang malam pagi petang. Allah Ta'ala bagi pada kita masa, Allah bagi segala, kita tak rugi. Kita buatlah apa yang patut kita buat, kita tambahlah hati kita dengan agama Tuhan, nanti Tuhan akan tambahkan hati kita dengan syurga dia yang lebih besar dan lebih baik daripada kita. Jadi ikhwan, selamatlah antum duduk dalam PKP. Antum pun selamat, saya pun selamat. Selama 2 minggu kita tidak bersuah muka, kita tengok apa akan jadi. Ini kita doalah tempoh 2 minggu ni COVID itu keluar daripada Pulau Pinang dengan segera, dia pergilah ke negeri-negeri lain pula. Kan kita minta keselamatan untuk rakyat Pulau Pinang dan untuk saudara kita, sama ada saudara seagama ataupun saudara seketurunan daripada Adam ini. Allah bagi keselamatan, kemakmuran kepada kita. Allah bagi pada kita. Saya ada satu perkara. Ada satu orang dia kata dengan saya, orang ni jarang cakap dengan saya, jarang. Dia selalu main, dia minum, dia tak pernah cakap. Tapi dia pernah lah panggil saya ustaz, tapi dia agak tidak cakap. Dan saya pun tahu dia satu orang yang kurang bercakap. Dan saya pun tahu perkataan yang dia tak berapa puas hati dengan saya. Pasal apa dia ni kata ayat acang? Pasal apa dia ni kata ayat acang? Dia tak puas hati ya. Tapi tadi dia ada kata sepatah. Orang yang jarang bersuara ni kata sepatah. Hak dia kata tu maybe right, maybe wrong. Tapi dia macam yes. Dia kata begini. Dia kata pemimpin silih berganti. Pemimpin silih berganti. Kita selalu mencari rahmat ilahi. Kita nak rakyat dapat rahmat, pemimpin juga dapat rahmat. Dia mengingatkan saya pada satu lagu dulu. Dulu dalam TV ada lagu, Alhamdulillah syukur nikmat, Malaysia maju rakyat selamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lah tak ada dah. Kan dulu saya teringat lagu tu. Baik. Dia kata sampai saat ni belum pernah terjadi dalam kita punya negara, dia kata, satu kerajaan dapat satu parti, gabungan parti dapat sebuah kerajaan, tapi Tuhan hukum dengan taklif merintah dengan sempurna. Bukan kianat dari siapa-siapa, dia kata, dari Tuhan sendiri. Dulu dia kata ada parti tak boleh buat kerana kianat parti lain. Saat ni majoriti lah, minoriti lah. Ada parti bertanding satu negeri, dia punya wakil rakyat tu hang berebut, aku berebut macam batu nisan. Dia ni nak pasang kubur ni, dia nak pasang, dia ni lari satu, parti tu gugur. Tetapi ini tidak, dia kata. Kali ini tidak. Kali ini Tuhan yang beroperasi. Daripada awal kuasa dapat sampai hari ini nak dikatakan darurat. Kalau hari itu darurat pasal dia tak jawatan, dia tu nak tu, hari ini tak, dia kata. Kita menghadapi suatu episod corona morona, dia kata. Corona morona ni, dia kata sebenarnya secara zahir corona, secara batin morona. Saya tak kata apa pasal dia tak rajin cakap dengan saya. Saat ini saya tambah dia tapi dia punya itu sangat, saya tak tahu. Dia kata
Dan dia kata tu saya juga boleh bersetuju. Dia kata dulu Allah dah bagi pada kita COVID ni selesai. Tetapi kerana kegelojohan, kerakusan kita memikirkan kuasa dan pengaruh parti lebih daripada rakyat, kita terburu-buru pergi keluar dari semenanjung, dia kata. Akhirnya yang membawa itu balik pada kita adalah golongan orang-orang yang nak memerintah negara kononnya. Tapi mereka jadi mangsa dan sampai hari itu kita jumpa saat ini. Oh, saya kata, saya duk fikirlah ni macam boleh cari pasal. Tetapi satu benda yang patut kita fikir. Maka sampailah masa saya rasa kalau ini episod kita lalui, saya rasa para pemimpin yang terdiri daripada pemimpin negara dan pemimpin di kalangan para ulama, kesemuanya kena beristighfar pada Tuhan. Ya. Hatta mereka berketurunan raja sekalipun, berdarah raja sekalipun, mesti beristighfar, mesti ada hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Kerana kita telah melalui zon selesa dengan baik. Siapa yang membawa ini? Secara asbab, semua orang tahu ada asbab. We say cause and effect. Itu semua kita akui. Jadi sebenarnya betul ikhwan, kita mesti berhubung dengan Tuhan. Kita kembali balik tutup masjid, kembali balik kita kena sekat tu ke sekat ni, kembali balik. Tak dengar ada hayya ala salah, kena dengar sallu fi buyutikum. Kita kembali. Kenapa ini berulang? Kan ada selalu kita sebutkan tanda orang itu mukmin tak jatuh dalam satu lubang untuk second time. Ya. Dia takkan jatuh. Ya. Hari itu kita tengoklah macam mana yang dikatakan juru rawat ni, misi, nurse ni semua sampai teriak menangis tak jumpa anak bini. Adakah episod ini akan berulang? Yes. Para ulama tak cukup hanya memikir SOP masjid. Para ulama kena beristighfar pada Tuhan, mengajak umat. Sekali lagi episod kita menyendiri dalam rumah. Apakah tugas para ulama? Hari itu Allah bagi peluang televisyen, membar-membar, hidup balik. Apa kita buat dengan khutbah-khutbah kita? Apa kita buat? Doa-doa kunut nazilah yang sempat kita baca, daripada hati ke ataupun kerana menghafal teks? Mana ada nazilah daripada hati perut kita? Ni kita duk hafal teks. Untuk apa kita hafal teks? Hafal Quran tu dah cukup. Kunut yang lahir daripada jiwa kita memohon pertolongan. Ini tu imam duk menjerit depan-depan lohong asar. Tutup bilik ni. Makmum sepatah haram tak tahu dia baca apa. Hanya based on, maafkan saya kata, seperti burung kekak tua mengapal. Rasa sayang he, rasa sayang, sayang he. Siapa yang menyanyi itu? Burung kekak tua. Dia tahu apa? Kita semua hafal. Tapi tak baca daripada hati perut. Kita banyak buang masa. Tuhan bagi masa, kita buang. Dan kita buang. Ya. Maka inilah Tuhan bagi pada kita i'tibar balik. Muhasabah balik diri kita lah. Kita semua rakyat muhasabah, banyakkan istighfar, mengadu pada Tuhan. Berhubung dengan Tuhan tak akan mensia-siakan kita. Kita tak akan kecewa berhubung dengan Tuhan. Tapi bila kita tak berhubung dengan Tuhan, maka saya nak ulang lagi sekali ikhwan, iaitu para pemimpin kita mesti banyak di mulut mereka menyebut nama Tuhan. Bila mereka duduk duduk present angka-angka kan, sebutlah nama Tuhan. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Sebutlah qadarallahu ma syaa fa'al. Sebutlah la haula wala quwata illa billah. Sebutlah benda ni. Kita kata Masya Allah, semua ini la haula wala quwata illa billah. Tuhan sedang uji kita. Biar kita ini daripada KKM kah? Kita ini daripada Menteri Kanan kah? Kita ini Prime Minister sendiri kah? Kita ini daripada yang di Pertuan Agong kah? Sultan mana-mana negeri kah? Berhubunglah dengan rakyat. Bawa rakyat berhubung dengan Tuhan. Bukan cakap saja, tetapi macam kita kata sirah Nabi dengan sahabat. Muhammad, saya nak fikir ikhwan, ada satu riwayat daif. Kalau saya nak sandar ke situ, rumah Nabi ni, ini riwayat sahih dulu. Bila angkat lagu ni tangan, ujung ni kena atap rumah Nabi. Wilayah sempadan. Yang kata bilik,
Hujurat tu yang duk ada kubur Nabi. Tapi dalam satu riwayat dhaif kata apa? Bila orang tanya ke Nabi, ya Rasulullah, sifatkan kepada kami tentang rumah engkau ya Rasulullah. Dalam riwayat dhaif ni kata, Nabi ucap dua perkataan. Apa Nabi kata? Baiti jannati. Tapi dia dhaif. Apa Nabi kata? Kau minta aku sifatkan rumah aku, maka aku kata rumahku adalah syurga aku. Apa ini? Ya. Dia kata rumah dia syurga dia. Kalau rumah syurga dia, bini dia adalah bidadari dalam syurga. Segala khazanah perhiasan dalam rumah itu adalah nikmat dalam syurga. Dia tidur sampai belakang dia apa? Balok-balok. Tahu balok-balok? Berbalok. Sayyidina Umar dalam riwayat Ibnu Majah masuk, dia tengok bantai Nabi daripada macam kita kata sarung goni itu dimasukkan daun kering pokok tamar, lepas tu dijahit dengan secara kasar. Itu yang Nabi buat sebagai bantai. Tengoklah di ujung tu ada bali yang dia rendam. Nabi minum bali, ayak bali tu Nabi duk minum. Sayyidina Umar masuk ketika Nabi ada kemelut dalam rumah tangga. Tapi masih bila orang tanya pada dia, bagaimana kau nak sifatkan rumah tangga kau? Nabi ucap dua perkataan dalam riwayat yang dhaif itu, baiti jannati. Yes. Dan dia tunjuk pada kita ketika ribut jadi, dia duduk tak mana apa dia buat. Ketika panggilan azan, dia sebagai pemimpin, dia buat apa? Dia buat apa? Allah jadikan kita untuk ibadat. Maka ketika sampai masa untuk beribadat, kita kena tinggal semua benda untuk ibadat. Kerana kita dijadikan untuk ibadat, bukan untuk benda lain. Ya subhanallah. Pemimpin kena buat benda ni ikhwan. Baik mereka ulama yang digajikan oleh pemimpin untuk bagi nasihat, baik mereka itu pemimpin yang diangkat oleh rakyat kerana kepercayaan, dan rakyat benarkan mereka ambil daripada usaha rakyat untuk biayai gaji mereka. Banyak benda mereka buat, tetapi belumlah sampai mengajak rakyat kepada Tuhan. Inilah urusan kita dengan Tuhan. Maka Tuhan kata, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kami putar balik hari itu. Itu kamu selesa kan? Kami putar balik. Kami nak tengok kamu nak pergi ke mana lepas ni. Ya ikhwan. Pasal tu doktor-doktor, nurse-nurse di hospital, peganglah pesakit, katalah bismillah, katalah doa yang Nabi ajak pada kita, la ba'sa tahur, syafakallah. Ihyakan kalimah ni biar berkumandang di hospital, jaga COVID-19 ke, jaga kawan yang lelah asma ke, ataupun yang jaga kawan ni baru kaki tergeliat masuk parik ke. Pegang-pegang. Benda mula kata kat dia, syafakallah, syafakallah. Ya. Maka pengarah KKM kena bagi order macam tu, ikhwan. Kalau pengarah KKM tak bagi order lagu tu, Prime Minister kena bagi order. Hak kanan-kanan kena bagi order. Mereka terlupa kita ada penasihat agama dalam negara ni, bagi order. Kita ada para mufti dalam negara ni, mana bagi order tu? Kita sibuk duk bercakap pasal apa? Vaksin, halal ke haram, halal ke haram. Quran dah kata babi boleh makan kalau tak ada apa nak mentah darah. Kita duk bincang vaksin halal ke haram. How lose your mind? Betul betul. Ini semua cari pasal ni. Memang nak cari pasal ni. Tapi saya nak kata, ya kawan, saya nak ambil risiko itu. Cara kita didik ummah ni tak betul. Tak betul. Cara kita didik ummah tak betul. Kita banyak, sangat teknikal. Seolah kita nak tunjuk ulama kita so smart and terlalu profesional. Tidak, ya kawan. Fatwa-fatwa ni di atas ijtihad lah. Hukum hakam ni banyaknya ijtihad. Pakailah. Satu negeri tak setuju dengan satu negeri pun tak ada masalah apa. Satu negeri kata boleh bin Abdullah, satu negeri kata tak payah bin Abdullah. Bolehlah, pakailah atas ijtihad masing-masing. Tetapi mengajak jiwa umat kepada Tuhan adalah benda yang tidak ada khilaf. Hari demi hari, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada makhraj kalau kita bertakwa. Ada makhraj. Tak sampai.
Tuhan benarkan forum perdana berjalan dalam negara kita. Ada Al-Kuliah, ada yang tu, ada yang ni. Kemana? Banyak kita bincang. Dajjal duk main dah. Dajjal dekat dah. Ya'juj Ma'juj duk main dah. Corona bermaharajalela di luar. Macam mana nak berhadapan? Kita tak ajak umat rapat hati dengan Tuhan. Kita buang masa. Buang masa. Kadang-kadang sayang ustaz-ustaz yang mengaku penyebar sunnah pun. Berapa banyak masa dibuang. Sekali lagi umat kena. Umat kena gendala ni umat pening kepala. Nanti mai pula. Nak semain jemaat di rumah boleh ke tak? Ni macam mana nak buat ni? Macam mana? Saya tak apa-apa Fatihah. Bini jadi imam boleh tak? Ni semua dah timai. Lemah-lemah perut ni semua nanti nak main. Kita janganlah begitu ikhwan. Maka saya kata lagi sekali, ini perutusan saya. Ya, saya kata. Pemimpin, Prime Minister. Apa kanan-kanan ni panggil apa? Bahasa orang putih? Deputy. Senior Minister. Hak kanan-kanan ni semua. Ajaklah rakyat kepada Allah. Dah sampai masa dah. Kalau kita takut lain daripada Allah, kita cari lain daripada Allah, tak selesai hidup kita. Para mufti, ajaklah umat kepada Tuhan. Ajaklah umat. Hari itu kita semayang Jumaat Sat. Jangan duk ajaklah orang baca khutbah ni pakai teks. Berkhutbah from your soul and your heart. No. Ini selalu baca khutbah. Orang baca khutbah tak ada penghayatan, yang dengar pun tak dapat hayati. Tuhan bagi peluang dah kepada kita. Kita duk kira yang tu. Just bagi tahulah, doalah pada pembesar pemimpin kita supaya mereka dapat hidayah dan keampunan juga pada rakyat. Khatib tahulah nak ejeh ke mana. Takkan khatib tu bodoh sangat kot. Tak tahu rukun khutbah mazhab Syafi'i, syarat sah khutbah. Kalau yang tu pun tak tahu, dapat tauliah baca khutbah ke mana? Yang tahu tak dapat, yang tak tahu dapat. How dare you? Itu tak betul. Masa kita dah buang. Banyak masa kita buang. Tak merapatkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan uji kita balik. Tuhan uji kita balik. So, Tuhan bagi kali kedua pada kita. Kita kena repair hubungan. Dan akhir saya kata, kalau dah pemimpin buat tak tahu juga, kita rakyat kena ubah. Kita kena ubah diri kita. Keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Masa tilawatul Quran, masa zikir pagi dan petang, anytime perbanyakkan doa. Kita tengok angka-angka pelan meningkat, sampai tengok televisyen tu angkat tangan, ya Allah tolong kami, tolong Malaysia dan rakyat Malaysia. Ini negara yang bersih ya Allah, baldatan thayyibah. Ini negara yang baik. Kesilapan pemimpin tak mengajak kami ya Allah. Ya. Saya kata pada Menteri Agama Malaysia ni, kena nasihat orang-orang kerajaan ini yang diberi amanah ni. Mereka buat kerja dengan baik tetapi terlupa hubungan dengan Tuhan. Kadang kawan bawa ambulans ni takut dekat COVID, dan kawan tu lebih daripada dia tahu sifat Tuhan. Tuhan penyembuh, Tuhan penyelamat, Tuhan pelindung. Dia terlupa yang tu. Dia kira dengan safety dia tu. Jangan begitu ya kawan. Ruhama ubainahum. Mesti ada kasih sayang. Nak nasihat, nasihatlah. Nak kata-katalah. Tapi kasih sayanglah. Katalah. Bukan tak boleh kata, Ustaz, 9.40 dah. Perutusan khas apa tahu ni. Ni kepala otak punya perutusan. Boleh nasihat, tapi kasih sayanglah. Kan? Jangan balik kamera-kamera ni semua. Ya ikhwan. Itulah yang saya nak katakan. Ikhwan, semoga Allah merahmati kita semua dan betulkan jalan kita bertemu dengan Tuhan. InsyaAllah ikhwan, wa ila liqa, pada masa-masa yang akan datang. Hayakumullah, barakallahu fikum. Saya memohon kepada Allah dan kita semua, Allah bagi kepada kita kesihatan, keselamatan, keampunan. Kita katakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah. Allahumma arhamna, Allahumma arhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma afina, Allahumma afina fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bit taqwa, Allahumma akrimna bil iman,
Allahumma zayyin qulubina, Allahumma zayyin qulubina ya Allah bil iman wa habbib ilaina al iman wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum.